Keluar. Okey. Semalam kita dah sampai ke kesan nilai ekstrim. Sebelum tu. Median. Okey, nilai ekstrim eh. Sekejap, kenapa dia tak tutup ni? Okey. Nilai ekstrim. Okey, nilai ekstrim ialah nilai yang terlalu jauh beza dengan nilai-nilai yang lain. So sekarang ni kita nak tengok apakah kesan nilai ekstrim. Okey, nilai ekstrim ni dia akan buat apa? Okey. Sekejap, jam. Tak keluar. Okey. Okey, ini adalah nilai ekstrim eh. Okey, sekarang ni kita nak tengok kesan dia pula. Okey, contoh ni dia bagi kita data. Okey, kemudian data itu adalah 32, 15, 20, 18, 20. Okey, cari mode mean median bagi data yang berikut. Seterusnya cari mode dan mean dan median yang baru apabila terdapat perubahan data. Okey, so lengkapkan kesimpulan. Okey, so sekarang ni kita nak cari mean dulu. Ya Allah, kenapa laptop ni? Dah. Okey, so mode kita, okay, kita tengok siapa yang paling banyak berulang. Yang paling banyak berulang ialah 20. Okey, jadi 20 ialah kita punya mode. Okey, untuk kita cari mean, untuk data ni senang sebab data dia dah straightforward, maksudnya bukan berjadual. Okay, jadi kita terus tambahkan. Okey, kemudian kita bahagikan dengan 5 sebab data semua ada 5. So kita dapat mean kita ialah 21. Kemudian median, okey, kita boleh tengok secara mata kasar dengan syarat kita susun dulu. 15, 18, 20, 20, 32. Okey, so 20 adalah kita punya median sebab dia duduk di tengah-tengah. Okey, ini senang. Okey, so seterusnya dia kata apabila setiap nilai ditambahkan dengan 5. Jadi 32 ni kita tambah 5 dulu setiap satu. Okey, maka kita dapat data yang seperti ini. Okey, kemudian kita cari mode yang baharu. Okey, mode yang baharu sekarang ni dah jadi 25. Okey, kemudian mean yang baharu, maksudnya kita tambahkan, kemudian kita bahagi dengan 5, dapat 26. Kemudian median pun, median dia dah median yang baru, kita susun dulu. Kemudian median dia adalah 25. Okey, itu adalah contohlah soalan mengenai kesan nilai ekstrim. Okey, so apabila setiap nilai dalam data ditambahkan dengan 5, mode dan median baharu bertambah sebanyak 5. Okey, tadi 21 kan? Sekarang dah 26, maksudnya dia tambah 5 juga. Median kita pun tadi 20, sekarang dah 25. So maksudnya ditambahkan dengan 5. Okey. So itu tentang kesan nilai ekstrim. Sekarang ni kita nak tengok pula apa ni
kalau kita diberi data yang bertaburan macam ni, ini semua data 85, 58, 12, 61 ni semua adalah data. Okey, so cikgu nak kenalkan satu lagi perkataan baru iaitu gundalan. Okey, mungkin ada yang pernah dengar kot waktu tingkatan sekolah rendah. Okey, ini adalah kita panggil sebagai gundalan. Okey, so sekarang ni macam mana kita nak tukar data kepada gundalan Okey. Ni dia dah buat siap-siap. Kejap kita buat pakai pen merah ni, cikgu buat sendiri Okey, so kita tengok nombor yang 0 hingga 19. Okey, 0 hingga 19 kita tengok dekat dalam data ni, kemudian kita stroke 1. Okey, sekarang ni kita tengok 85 ni. Okey, 85 ni tergolong pada kumpulan mana? Kumpulan 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 kan? Lepas tu cikgu buat satu. Okey, cikgu buat satu gundalan. Okey, 58. 3. Okey, cikgu buat satu. 75. 4. 4. Okey, cikgu buat satu. 41. 3. 31. 2. 22. 2. Okey, dan seterusnya lah. Ni okey, cikgu buat Kalau 25 sini. Okey, 19 sini. Okey, 12 sini. Okey, 61 nombor 4. Okey, 63 nombor 4. 45 nombor 3. Okey, 47 nombor 3. 38 nombor 2. Okey, 50 nombor 3. Bila dah cukup 5, 1, 2, 3, 4, yang kelima kita buat macam ni. So senang, kita kira satu set adalah 5. So 78 nombor 4. Okey, 58. Di sini Okey, 37 sini. 55 sini. 29. 42. 90. 57. Okey, 63. Okey, 49. Okey, 88. Sini. Okey, ada lebih satu ni. Okey, 58. Okey, itu cara kita buat gundalan Kita buat satu-satu macam tu. Okey, jadi kita ikut sebenarnya ada gundalan ni ada salah sikit cikgu rasa, tapi tak apa, kita ikut dia senang. Cikgu tak sempat nak ubah. Okey, jadi kita katakan kekerapan dia kita kira 1, 2, 3. Jadi untuk 0 hingga 19, kekerapan dia adalah sebanyak 3. Ini kita sebut sebagai kelas kelas. Kelas maksudnya kelas 0 hingga 19, 20 hingga 39. Jadi contoh 12, 18, 19 tergolong pada kelas nombor 1. Okey. So kekerapan dia adalah 3, iaitu berdasarkan gundalan. Ini kekerapan dia 6, ini kekerapan dia 11, ini kekerapan dia 6, kekerapan dia 4. Okey. So itu cara kita keluarkan gundalan daripada data. Okey. So kita tengok contoh yang kedua. Okey. So contoh yang kedua, dia bagi masa untuk 20 orang kawan Sylvia bangun pagi. Okey, so kita tengok 5 hingga 29 pagi berapa gundalan dia. So kita check betul tak? Kita check satu-satu macam ni lah. Okay, pukul 6 pagi sini, 5 pagi sini, 6.22 sini, 5.30 sini, 6.03 minit, 6.40. Okey, sini. 5.20, 6.50, 6.40, 6.50, 6.35. Okey, 6.42, 5.40,
Sini 7, 23. Sini 6, 15. Sini. Okey, 5, 41. 6, 45. Okey, 5, 35. 6, 5 minit. Mana tadi? Okey. 6, 35. Okey, sini. Okey, so ni data kita. Kita dapat sama macam dia. So, kekerapan dia adalah 2, 4, 5, 5 tambah 3, 8, 1. Okey. So, itu cara kita lukis gundalan. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok dalam jadual tersebut, okey, dalam jadual kekerapan tersebut, nyatakan bilangan murid yang bangun pada pukul 6 AM hingga 6.29 AM. So, penyelesaian dia adalah pukul 6 hingga 6.29, 5 orang sahaja. Okey, soalan kedua, perihalkan tentang jumlah kekerapan tertinggi dan terendah masa bangun daripada tidur. Okey, so daripada jadual kekerapan itu, didapati murid yang paling ramai bangun pada pukul 6.30 hingga 6.59 dan iaitu berapa orang? 8 orang. Ni 8 orang. Okey. Okey, 8 orang. So, hanya seorang dan yang paling sedikit pula, yang tertinggi ialah 6.30 hingga 6.59 dan yang paling terendah ialah 7 hingga 7.29 iaitu sebanyak 1 orang sahaja. Okey, ini yang tertinggi dan ini yang terendah. Itu kita tengok pada soalan je lah, senang. Okey. Okey, ini habis untuk bahagian yang pertama. Sekarang kita tengok pula untuk bahagian yang kedua. Okey. Ini untuk bahagian yang kedua. Untuk bahagian yang kedua, share screen. Okay, untuk bahagian kedua, kita nak tengok kalau data tu data yang berkumpulan macam tadi. Okey, so kita tengok. Okey, ini contoh soalan yang pertama. Okey, sekarang ni, kalau sebelum ni, data yang kita dapat dekat sini, data yang satu-satu saja kan. Sekarang ni dia bagi kita range 40 hingga 44, 45 hingga 49. Ini kita sebut sebagai kelas. Okey, so kita tengok jadual kekerapan di bawah, dia menunjukkan markah bagi ujian kecerdasan bagi 30 orang murid. So kenal pasti kelas mode. Okey, ini cikgu sebut dah, nama dia ialah kelas. Okey, so sekarang ni bagi tahu cikgu, kelas mode berada di mana dan kenapa? Yang ke-60 64. Okey, kenapa 60-64? Sebab yang tu paling mana? Sebab kekerapan dia tinggi. Okey, sebab kekerapan dia paling tinggi. Okey, thank you. Okey, so kita pakai jadual yang ni jadual lain Okey, ni jadual yang lain. Okey, jadual di bawah merekodkan tinggi batang anak pokok yang dicerap oleh Umaiswari dalam satu eksperimen sains. Okey. Okey, tutup mic je Okey. Hitung mean bagi tinggi anak pokok itu. Okey, cara dia adalah ini cara dia. Okey, ni kita punya jadual. Okey, cara dia kita tengok sebelah. Okey, cara dia yang pertama ialah kita kena cari dulu titik tengah. Okey, nanti kita tengok kenapa kita kena cari titik tengah. Okey, cara kita cari titik tengah ialah kita ambil had bawah. Okey, ini had bawah dan ini had atas. Kita tambahkan, kemudian kita bahagi dengan 2. Okey, boleh faham tak? Jadi, 5 tambah 9 bahagi dengan 2. So, kita dapat berapa? 14 bagi 2, 7. Okey. Ini kira. Okey, boleh tak tolong kira untuk cikgu? Sebab kita tak ada ni. Okey, ni 12. Okey, 24.5.
Sorry. 17. Itu 22. 22. Eh. 30 tambah 34. 47. 32. Okey. Okey, thank you. Boleh tutup mic jap. Okey. Okey, so untuk kita cari min, tadi kita nak cari min, okey, formula dia adalah okey, hasil tambah titik tengah darab dengan kekerapan. Okey, titik tengah darab dengan kekerapan. Kemudian kita bahagikan dengan jumlah kekerapan. Okey, apa beza dia kalau sebelum ni kita darabkan nilai tinggi dengan kekerapan. Kemudian kita bahagi dengan jumlah kekerapan. Tapi disebabkan dekat sini dia bagi kita kelas, jadi kita kena cari titik tengah dia dulu. Titik tengah tu yang kita darabkan dengan kekerapan. Okey. So, kita tengok, ini dia punya formula. Okay, min adalah hasil tambah kekerapan darab dengan titik tengah, bahagi dengan jumlah kekerapan. So, bila kita nak pakai formula ni, bila kita dapat data yang berkelas. Okay, yang ada kelas. Okay, atau boleh tulis sebagai simbol ni, simbol hasil tambah. F ni adalah kita boleh letak sebagai kekerapan dan X ni adalah kita punya titik tengah. Okay, F ni adalah kekerapan. Okay, itu ayat matematik lah. Okay, so kita tengok kita punya ni tadi berapa dah tadi? 7, 12. Apa siapa punya? Berapa tadi? 17. 11, 22. Berapa tadi? 20. 27 Okey. Okey. So ini adalah kita punya titik tengah. Okey, ini kita punya kekerapan. Okey, cuba ni hasil darab dia. 7 dan 4. 28. 12 dan 5. 60. 17 dan 4. 68. Okey, 22 dan 8. 176. 176. Okey, 27 dan 7. 189. Okey, last sekali. 64. Kemudian kita tambahkan semua ni. Dapat tak 585? Dapat? Okey, lepas tu jumlah kekerapan pula. Berapa? 4 tambah 5 tambah 4 tambah 8. 30. Okey, jadi untuk cari min, okey, 585 bahagi dengan 30. So, dapat jawapan berapa? 19.5. Okey, pandai. Okey, jadi untuk kita selesaikan soalan ni, cikgu cadangkan kamu buat jadual macam ni. Jadual untuk titik tengah, jadual untuk kekerapan dan jadual untuk hasil darab. Jadi kita boleh tahu kita hanya perlu dapatkan dua data ni. Okey, supaya untuk mengelakkan membuat kesalahan lah. Okey, kita tengok contoh. Okey, betul. Jawapan dia ialah 19.5. Okey, boleh tutup mic sekejap. Okey, so sekarang ni kita nak tengok, okey, kan kita dah belajar min, mode, median kan. Sekarang ni kita nak tahu bila kita nak guna min, bila kita nak pakai median, bila kita nak pakai mode. Okey, so kita akan cari min bila kita nak tahu data yang melibatkan keseluruhan data. Maksudnya kita nak tengok secara purata berapa. Okey, tapi kalau data tu terdapat nilai ekstrim, contohlah cikgu bagi data dia 1, 2, 3, 4, tiba-tiba ada 10. Okey, jadi ada data ekstrim.
10 tu data ekstrim Jadi kita tak sesuai pakai min sebab min kita akan lari jauh nanti. Okey, jadi sebab apa? Sebab nilai ekstrim akan mempengaruhi min. Okey, jadi kalau kita dapat data yang cantik semua macam sekata je, jadi sesuai untuk kita cari min. Okey, so kita tengok yang kedua, median. Bila kita nak cari median, maksudnya ini kalau kegunaan in real life lah. Bila kita nak guna median, bila kita ada data ekstrim. So dalam data tu ada nilai ekstrim. Sebab apa? Nilai ekstrim tidak akan mempengaruhi median. Okay, jadi sesuai lah. Contoh kamu dapat 1, 2, 3 tadi sampai 10. Kamu cari tengah-tengah je. 10 tu kita macam tak terganggu dengan nilai median tu. Okey, kemudian mode, bila kita sesuai nak pakai mode, bila kita nak kategorikan item kegemaran ataupun item popular. Okey, contoh dalam kelas kamu, siapa yang paling suka guna TikTok ke Instagram kan? So kita tengok TikTok, Instagram, siapa yang paling popular. Jadi kita tengok mode. So kita tengok contoh 15 orang daripada kelas kamu pakai TikTok. Okey, 8 orang pakai Instagram, lagi balance contoh 4 orang pakai Facebook. Jadi kegemaran dia adalah TikTok. Mode dia berada pada TikTok. Contohlah. Okey, itu kegunaan mode. Okey. So, sekarang ni kita tengok beberapa contoh-contoh soalan, contoh-contoh data yang dia boleh bagi dalam soalan. Okey, ini kita panggil sebagai plot batang dan daun. Okey, plot batang dan daun tu maksudnya ini adalah batang dan ini adalah daun. Okey, so macam mana kita nak baca data batang dan daun ni? Senang je. Ini adalah ni nampak tak kekunci dia 50 bermaksud 50 gram. So kita buat macam ni je. 50 50 gram, 56 56 gram, 58 58 gram. Macam tu 6 61 61 gram, 61 61 gram, 64 64 gram, 67 67 gram. Okey, siapa yang tak faham tentang batang dan daun ni? Boleh batang dan daun? Okey, ini contoh. Boleh. Ini contoh data batang dan daun. Okey, data yang kedua dia boleh bagi dalam bentuk piktograf. Piktograf ni bermaksud bergambar. Okey, dan setiap gambar tu mewakili. Okey, contoh kita tengok perisa aiskrim coklat. Okey, aiskrim warna coklat. Satu aiskrim ni mewakili 5 orang pelajar. Jadi kalau kad coklat ni ada 1, 2, 3, 4, 5, maksudnya yang perisa coklat ni ada 25 orang. Okey, itu secara piktograf. Okey, lagi ialah secara graf. Okey, graf senang. Okey, kita tengok je bulan Januari 70 orang, bulan Februari 50 orang, bulan Mac 50 orang, macam tu. Okey, yang keempat ialah dalam bentuk jadual. Ini jadual yang kita dah buat daripada awal tadi, sebenarnya banyak dalam bentuk jadual. Okey. Kemudian ini adalah kita cikgu dah tunjuk contoh sebelum ni. Ini adalah plot titik. Kita panggil sebagai plot titik. Okey. Dan yang seterusnya ialah carta palang. Ini adalah carta palang. Carta palang kita belum try lagi. Okey. Dan ini adalah carta pi. Okay, carta pi pun kita belum try lagi. Okey, cuba secara pantas dekat carta palang ni siapa mode? 3. Okey, Bukan. okey, dekat carta pi ni siapa mode? Carta pi. Rambutan. Rambutan. Itu cara kita tengok Okey, so sekarang ni kita tengok satu contoh yang kita pakai carta palang. Ini adalah carta palang. Okey, so sekarang ni dia kata tentukan mode bagi setiap perwakilan data yang berikut. Okey, carta palang menunjukkan bilangan pelancong ke Pulau Pinang. So dia kata cari mode. Mode kita ialah mode kita ada 2 sekarang ni sebab ada 2 yang tertinggi. So jawapan mode kita adalah Pulau Langkawi dan Pulau Perhentian. Sebab dua-dua ni paling banyak. Okey. Okey, so sekarang kita tengok ni pula piktograf Setiap ni 3 orang. Okey, so sekarang ni dia suruh cari mode. Okey, mode bagi gambar ni tak ada. Kenapa tak ada?
Sebab semua Sebab Sebab semua sama. Semua sama. betul, sebab semua sama. Jadi dia tak ada mood. Okay. Ini contoh-contoh soalan lah. Okay, so sekarang ni kita tengok pula carta pi. Okay, siapakah mod dalam carta pi ni? Bas lah, bas. Bas kan, sebab bas paling banyak 140. Okay, itu contoh lah. Ini apa nama dia? Carta pi. Carta pi. Okay, ini apa nama dia? Jadual. Jadual. Jadual Okay, jadual. Okay, so sekarang ni dia tanya siapakah yang menunjukkan peratus keuntungan barang yang paling banyak lah sebab kita nak cari mod kan. Jawapannya adalah Aksesori wanita. okay, itu contoh. Okay, sekarang ni kita tengok pula tadi kita cari mod je. Sekarang ni kita nak cari mod, median dan min. Okay, so daripada carta palang, okay, hitungkan min. Okay, misalnya kita cari min. Okay, nak cari min, kita punya formula adalah hasil tambah. Okay, kalau kat sini siapa darab apa? 32 Commission darab komisen darab kekerapan. okay, kekerapan bahagi dengan Kekerapan. kekerapan. Okay, so okay, kita buat jadual dululah. Ni kita punya commission, kekerapan. Ni kita punya commission. Okay, kekerapan kita kalau commission 30, 2 apa? 4 kan? 4. 31, 31. 32, 9. okay, 33, tak cukup. 7. 7. Okay, 34, 4. okay, dan last kali 35. 1. 1. 1 kan? Okay, tak cukup. Okay, so sekarang ni kita darab. 30 darab 4. 120. Okay, 31 darab 5. 155. Okay, 32 darab 9. 288. Okay, 33 darab 7. 231. Okay, 34 darab 4. 136. 136. Okay, last kali 35 darab 1. 35. Okay, lepas tu jumlahkan semua ni. $965. Okay, lepas tu bahagi dengan kekerapan. Kekerapan kita 4, 5, 9, 7, 4, 1. Ada 1 bawah. 254.5. Kekerapan. Sampai Sekejap. 4 tambah 5 tambah 9. Jangan lupa ada 1. 30. 30, okay. So 965 bahagi 30. 32.2. Point 2. 32.2. Okay, so ni adalah kita punya min. Okay, pandai. Okay, sekarang ni kita nak cari kita punya median pula. Okay, macam mana kita nak cari median? Kita punya kekerapan ialah 30. 30. Okay, jadi kalau 30 data ganjil ke data genap? Genap. Okay, kalau genap kita nak buat apa? Kita ada n bahagi 2 dengan lagi 1. N bahagi 2 tambah 1. 2 tambah 1. 1. Okay, n bahagi 2 dapat berapa? 30 bahagi 2? 15. 15. 30 bahagi 2 tambah 1? 16. Okay, ini adalah data yang ke.
Okay, so sekarang ni kita cari data yang ke-15 dan data ke-16 duduk dekat mana. Okay, ni kekerapan dia 4. 4 tambah 5. 4 ni 4 5. tambah 5, 9. Okay, so data Sembil. 15 agak-agak boleh tak duduk dekat 32? 15 duduk kat sini. Boleh. Sebab sini 9 kan? 9 boleh. So 9 tambah 9 18 kan? Okay, 18, jadi data ha. 15 dengan 16 duduk dekat 32. 32. Jadi kita punya 32. min. Okay, kita punya min adalah 32. Kita punya 32. Okay, kemudian kita punya mod. Macam biasa, kita tengok siapa yang paling tinggi. Mod kita adalah 32. okay, sekarang 32. okay, soalan B. Ini di luar kita apa ni? Kita ulang kaji balik form-form sebelum ni. Hitungkan pecahan pekerja yang menerima komisen yang kurang daripada kurang atau sama dengan 32. Macam nak buat ni? Tambahkan dia. Okay, tambahkan dulu 4, 5 dengan 9 kan? Dengan 9. So dapat 7. 18. okay. Lepas tu bawah kita tambah lagi dengan 7, 4 dengan 1. 4 dengan 1. Ataupun per 30 lah kan. So kita selesaikan pecahan ni. Apa-apa. Bahagi sifir apa boleh? Sifir 6. Kan? So 3 per 5. ni kita punya pecahan. Okay, so kita check jawapan. So kita dapat tadi min kita. Okay, kemudian ni kita punya median. Dan ini kita punya soalan B. Mod kita 32. So betul lah kita buat tadi. Okay. Soalan seterusnya. Kejap lagi kalau terstop, cikgu bagi link baru kamu masuk Okay, soalan contoh satu. Okay, soalan contoh satu ialah jadual untuk menunjukkan kesalahan ejaan murid di tingkatan 2 semasa menulis karangan bahasa Melayu. Okay, soalan ni ialah kita akan cara kerja kita adalah backward. Okay, sebab apa? Dia dah bagi kita dah min kita ialah 2.4. Dia suruh kita hitung nilai bagi X. Okay, kamu ada idea tak nak buat macam mana? Kita dah ada min. Dia suruh cari X. Kena darab dengan 2.4 tu kena darab dengan kekerapan. Darab dengan kekerapan? Macam mana tu? Okay, first kali kita tulis dulu formula min. Okay, formula min ialah hasil tambah bilangan murid dengan kesalahan kan? Okay, dengan kesalahan. Lepas tu bahagi dengan bilangan murid kan? Kekerapan lah. Bilangan murid. Okay, kekerapan lah. Okay, so kita tulis dulu. Min kita berapa? 2.4. Okay, hasil tambah. Okay, 0 dalam 4. Kosong. Tambah dengan? Tambah dengan 8. Tambah dengan? 2x. 2x. Tambah? 18. Tambah 18. Okay, tambah? 20. Okay, tambah? 20. Okay, bahagi. Okay, 4 tambah 8 tambah x tambah 6 tambah 5 tambah 4. Okay. Okay, salin dia dulu. Okay, kamu cari x sementara cikgu buat link baru. Okay. Salin dulu, kemudian cikgu buat link baru, kamu kira dulu cari x. Okay, dah? Ya, belum. Belum. Okay, cari x dulu . Okay.